Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Selamat malam kepada semua yang join kelas malam ini, sesi malam ini 8.30. Okay, so malam ini kita akan menyambung. Okay, kita akan sambung kita punya topik. Kita akan sambung our topics yang kita belajar hari ini. So hari ini kita cover topik light, cahaya. So kita bermula hari ini pukul 11 pagi tadi dengan the first one is the difference between reflection and refraction, perbezaan pantulan dan pembiasan. Okay, nombor 1. Nombor 2 kita belajar berkaitan dengan pantulan dalam penuh, sesi 2 petang tadi, or in English we call it as total internal reflection. Okay, pantulan dalam penuh. Okay, so kita cover yang itu. So malam ini kita akan sambung dengan satu lagi topik. Okay, satu lagi topik iaitu stop sekejap. Okay, iaitu kita akan sambung dengan masuk sini. Characteristic of image. Okay, characteristic of image. Ciri-ciri image. Okay, ciri-ciri image untuk cermin dan juga kanta, lens. Okay, for a mirror and for a lens. Okay, so untuk nampakkan apa yang kita belajar tadi dengan lebih jelas, so petang sesi pagi, okay, sesi pagi kita cover yang ini dulu. Right, so this is our pagi punya session. Okay, so pagi punya session is this. And then sesi petang tadi kita cover yang bawah ni. Okay, so cikgu letak yang penting aja dekat bawah tu. So cikgu tak lukis dekat bahagian nota ni, cikgu tak lukis untuk periskop, untuk binocular cikgu tak lukis, tapi cikgu harap daripada apa yang kita belajar petang tadi korang boleh jadikan another notes. Okay, so and malam ni kita akan sambung dengan yang ini. Okay, kita akan sambung dengan yang ini. Oh, tak tebal. Yang ni pula. Kita nak sambung yang ni. Okay, kita nak sambung yang ini malam ini. Okay, so esok baru kita buat yang calculation. Okay, alright, so ada yang menunggu. Mana nak? Alright, so kita start untuk malam ini. Kita start yang ni dulu. Alright, so korang ada bahan yang cikgu bagi untuk download tu. Okay, so dekat sini cikgu ada tambah a few. Okay, cikgu ada tambah a few things dalam nota ni. Okay, so kita nak tengok dulu dua jenis cermin. So cikgu bagi secara ringkasannya apa yang perlu ingat is this. So pagi tadi kita belajar pasal cermin. Cermin yang kita belajar pagi tadi is cermin satah. Kalau in English we call it as a plane mirror. So itu yang kita belajar pagi. Okay, a plane mirror. So sesi malam ni kita nak belajar lagi another kind of mirror and lens. Okay, another cermin dan juga kanta yang lain. Okay, yang pertama kita ada dua cermin yang melengkung. Okay, kita panggil curve mirror. Okay, cermin yang melengkung, curve mirror, and juga lens, kanta yang melengkung.
Okay, so bahasa Melayunya cikgu tulis kat sini. Kalau korang nota dia ada dekat bahagian bawahnya. Okay, so cermin cembung. Nada cermin is cermin cekung. Okay, cermin cekung. Okay, kanta pula ada kanta cekung and kanta cembung. So secara ininya, kalau cikgu buat ni, ini bahasa Melayunya convex is cembung, concave is cekung. Okay, concave is cekung, convex is cembung. Okay, apa yang sama kat sini? Apa yang cikgu tulis sama tu? Sama tu adalah dari segi characteristic of image, ciri-ciri image. Yang tak samanya adalah fenomenanya. Okay, fenomenanya. Sebab pagi tadi kita dah belajar mirror, cermin adalah berdasarkan fenomena of reflection. Okay, dia berdasarkan pantulan. Kalau cikgu ada lens, kanta, kanta adalah berdasarkan pembiasan. Refraction. Okay. So our earlier class kita belajar pasal reflect and refract. Okay, kita belajar dua fenomena tu. Reflect, langgar, patah balik, pantun. Okay, langgar, patah balik, pantun. Okay, reflection. Refraction macam kita belajar tadi, dia langgar, dia akan bend. Okay, dia akan bengkok. Okay, dia akan bend sama ada towards normal ataupun away from normal. Tu kita belajar tadi. So apa yang kita tengok dekat sini adalah yang kena hafal. Ini memang kena hafal dan tak boleh tertukar. Okay, tak boleh tertukar. So cermin cembung, dia punya image adalah sama, ciri-ciri image dia adalah sama dengan ciri-ciri image untuk kanta cekung. Okay, kanta cekung. So ciri-ciri image. Ada 3 perkara penting kita akan belajar malam ni. Yang pertama adalah characteristic of image, ciri-ciri image. Yang kedua adalah kita nak belajar berkaitan dengan kedudukan objek. Okay, kedudukan objek dan image-nya. Okay. And nombor 3 adalah kita nak belajar melukis gambar rajah sinar. So we will learn how to draw ray diagram. Kita panggil dia sebagai ray diagram. So kita akan belajar 3 perkara tu malam ini untuk 4 benda ni. So korang kena orang kata apa, in this 1.5 hour. So kalau ada benda yang tak clear, yang tak faham, please ask, sebab kita akan belajar 4 benda dekat sini, 4 benda dekat sini. So yang cikgu tulis sama tu, okay, sama bukanlah sama dari segi fenomena. It's not the same in the phenomena. Benda yang sama kat sini adalah characteristic of image. Okay. So kalau kita tengok kat sini, cikgu dah ringkaskan untuk korang adalah if jumpa perkataan ni convex mirror, cermin cembung, ataupun jumpa je perkataan concave lens, kanta cekung, perkara pertama yang korang kena ingat adalah image, okay, ciri-ciri image itu tidak bergantung kepada kedudukan objek. It do not depend on position. Dia tak bergantung. Maknanya dekat mana-mana pun dia duduk, dekat mana-mana pun duduk, dekat mana pun objek itu berada, the image will always be, okay, will always be virtual, upright and diminished. Okay, kalau bahasa Melayunya virtual, upright, diminished ni maya, kawan maya, macam kita cerita pagi tadi untuk pantulan tu, kawan maya sentiasa dia berkawan dengan tegak, tak boleh tukar. Okay, virtual, upright, maya, tegak, diminish itu bermaksud dia semakin kecil. Okay, tu kita hafal dulu. Sekarang kita tengok dari segi lukisan. Okay, maya, tegak, kecil. So kalau nak tengok lukisan kat sini pun boleh. Tengok yang ni objek. Okay, ni objek dia, ni objek. Okay, tengok ada image dia. Okay, korang tengok size image dia. Objek dia tinggi, image dia kecil, image dia pendek. So the size of image become smaller or diminish, kecil. Tapi arrow dia, objek arrow ke atas, image pun arrow ke atas, maknanya tegak. Kawan tegak, maya. Okay, virtual. So abaikan dulu maya and real, tu cikgu akan cerita kemudian, no worries. Jangan korang fikirkan pasal tu. Tengok benda yang boleh nampak. Benda yang boleh nampak tegak.
Nampak arrow dia sama arah, tegak. Kawan tegak, mayang. Okay, kawan tegak, mayang. Right? So, upright, kawan, partner for upright is always virtual. Itu partner upright and virtual. Upright and virtual. And the size of the image, smaller. Okay, so apa maksud image do not depend tu sekarang cikgu cerita. Tapi kalau korang jumpa perkataan ni, concave mirror, ataupun jumpa perkataan convex lens, okay, in Malay, cermin cekung, kanta cembung, image dia ada 5 ciri-ciri image ikut kepada kedudukan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ciri-ciri yang kena ingat. Maksudnya yang dekat sini, tempat berbeza, image dia berbeza. Kalau yang ini tadi, image do not depend, maksudnya kalau cikgu letak objek belakang C pun, maya tegak kecil, virtual upright diminish. Objek duduk dekat C pun, maya tegak kecil, virtual upright diminish. Duduk dekat F pun, virtual upright diminish, maya tegak kecil. Duduk depan pun, maya tegak kecil, virtual upright diminish. It do not depend on the position of object. Objek jauh daripada cermin, objek dekat dengan cermin, okay, objek jauh dari kanta, objek dekat dengan kanta, the image will always be the same, which is it will be virtual, upright and diminish. Duduk di mana pun objek itu, dia akan dapat maya, tegak dan kecil. Tapi kalau jumpa yang ini, ada 5 kedudukan. Okay, 5 kedudukan. 5 kedudukan tu sekarang kita cerita. Yang penting mana datangnya cermin melengkung ni, curve mirror. Okay, so basically the curve mirror datang dari macam ni. Okay, so ni korang dah pernah belajar. Bulat kecil, bulat kecil, bulat yang besar. Right, dah macam lagu pula. Okay, so apa yang penting adalah dia ada, saya cuba buat kat sini. Ni patutnya kena bawah sikit. Okay, cuba buat bawah sikit. Okay, so contoh cikgu buat macam ni. Okay, so ni, oops, cikgu gariskan ni. Matematiknya kita belajar ini adalah diameter. Okay, matematiknya ini adalah diameter. Tapi bila kita nak lukis bulatan, kita tak perlu tahu diameter. Kita hanya perlu tahu radius. So contohnya cikgu letak kat sini. Cikgu letak kat sini. Okay, when you draw the radius, contoh buat sini sikit. Okay, when you draw the radius, radius kita nak kena tahu apa? Kita nak tahu pusat bulatan. Itulah C. Okay, pusat bulatan. Center. C itu center. Center of curve. Bahasa Melayunya pusat lengkungan. Center of curve. Okay. Kalau matematiknya, disitulah radius. Disitulah jejari. Okay, so katalah dekat sini jejari dia, cikgu buat jejari dia 10 cm. Okay, so 10 cm tu mewakili dia punya radius jejari. Okay, jejari. So sini pula double, katalah ini centernya berada di 20 cm. So the radius is 20 cm. Okay. Sekarang half of the radius. Separuh daripada jejarinya. Cikgu tanda dekat sini. Okay, cikgu tanda dekat sini. So matematiknya separuh adalah, sini adalah 5. Okay, cikgu tanda bawah sikit. 5 cm. Separuh untuk yang ini adalah 10 cm. Dan ini ditanda sebagai F. Ini ditanda sebagai F. So F ni mewakili apa? F ni kita panggil dia sebagai, bahasa Melayunya, titik fokus. In English, focus point. C ni tadi, bahasa Melayunya adalah pusat lengkungan.
Bahasa Inggerisnya center of curve. Alright. So kita belajar kat sini, satu bulat kecil, bulat besar. Kalau cikgu ambil macam ni, okay, cikgu ambil curve sebelah sini sahaja. Okay, cikgu ambil curve macam ni. Alright. And okay, so cikgu ambil curve yang ini. Right. And sekarang cikgu padam. Jadilah bentuk yang kita bincang tadi. Bahasa Melayunya cekung. Bahasa Inggerisnya concave. Okay, concave. Alright. So tengok balik kepada nota. Kita cerita concave dulu. Tengok balik kepada nota concave, cekung. Okay, so cekung tadi bila kita cerita image depend on the position of object. Image bergantung kepada kedudukan objek. Ada berapa kedudukan? Ada 5 kedudukan. Okay, 5 kedudukan tersebut is this. Okay, cikgu tanda. Okay, perhati betul-betul. Belakang C. Okay, belakang C. In this case, contohnya belakang C ni dia berada pada 15 cm. 15 belakang. Belakang lagi. Okay, kalau dekat C bermaksud dia berada di 10 cm. Satu lagi di antara C dengan F. Contohnya, katalah dia duduk dekat 8 cm. And then duduk di F bermaksud dia duduk di 5 cm. Di titik F. Atau dia depan lagi rapat dengan cermin 3 cm. 5 kedudukan ni akan menghasilkan image yang berbeza. Okay, so the 5 position of object will produce 5 different characteristic of image. Okay, so dua ni walaupun satu cermin dia melengkung macam tu sebabkan dia punya F pendek, satu lagi dia lengkung dia besar. Yang ni lengkung ni besar. Kenapa lengkung dia besar? Sebab dia bulatan yang besar, so lengkungan dia lebih besar. Alright, so F dia lebih panjang. Okay, F dia lebih panjang, tapi dia still ada 5 kedudukan. Okay, kalau belakang C untuk cermin ni tak bolehlah 15. Kalau untuk cermin ni 15 dia di tengah-tengah. Okay, berbeza. So kalau belakang C dia maksudnya objek untuk cermin ni berada, example like 30 belakang, and then duduk dekat 20 dekat C. Kalau duduk dekat F, dia duduk dekat 10. Okay, kalau depan ni mungkin dekat 5. Okay, maknanya apa yang cikgu nak tunjuk adalah cermin ni berbeza lengkung dia, berbeza F nya, berbeza C nya. Okay, satu lengkung kecil, C lebih pendek. Satu lengkung besar, C lebih panjang. Tapi kalau cikgu tanya kat sini, contohnya cikgu tanya 15 karakteristik untuk sini. Apa karakteristik dia untuk 15 cm ni? Dia tak sama dengan 15 cm yang ini. Okay, dia tak sama. Sebab 15 cm cermin belah kiri, belakang C. 15 cm cermin belah kanan, between C dengan F, di antara C dengan F. Sebab tu cikgu kata korang kena ingat 5 kedudukan. Okey, 5 kedudukan bergantung kepada cermin itu, bergantung kepada kanta tu. Maknanya the 5 position is depend on the mirror or lens itself. Kat mana objek tu duduk. Dia bukan 15 image dia macam ni, bukan. 15 untuk cermin belah kiri, belakang C. 15 untuk cermin belah kanan, di antara. So the characteristic is different. So apa 5 karakteristik yang korang kena ingat, yang korang kena hafal? Okay, cikgu ringkaskan.
Yang korang kena hafal 5 tu, dia ada 5, yang kena hafal dia macam ni. Okay. So kalau cikgu buat, contohnya cikgu buat cermin. Okay, tak kisahlah, cuba macam ni dulu. Okay. And then ini F, double dia adalah C. Okay, double dia adalah C. So 5 karakteristik tu, ingat 5 belakang C, di C, di antara, di F, kurang dari F. Okay, so kita ambil bahasa Inggeris dia dulu. Bahasa Inggeris dia read, ris, rim, vum, vum. Okay, so sekali lagi, read, ris, rim, vum, vum. Okay, read, ris, rim, vum, vum. Cikgu cerita yang English dulu. So R kat sini mewakili real. Kawan real is always I, inverted. Okay, D kat situ maksudnya diminish. Diminish tu smaller, kecil ataupun smaller. Sometimes dia guna perkataan smaller. Ni Englishnya lah. Okay, and SS is same size. Okay, same size. M kat situ adalah magnify. Okay, and V adalah virtual. Okay, upright is U. Okay. Alright. So, cikgu buat sekali lagi untuk English. Okay, bentuk concave. Okay, dan cikgu buat F. Cikgu buat C. Alright. So, kalau kita nak start 5 ni. Okay, read, rim, vum, vum. Okay, kalau kita nak start sikit-sikit, nak start size dulu. Size dia kecil. Lupa, cikgu buat bahasa Melayu dia. Size dia kecil, diminish tu kecil. Dekat C, same size, sama size. Di antara dia jadi besar, magnify. Duduk dekat F pun magnify, besar. Duduk depan, lagi dekat dengan cermin pun besar. Okay. And I tu apa? I tu adalah inverted. Bahasa Melayu inverted adalah songsang, songsang, songsang. Dua yang depan upright, upright. Bahasa Melayu untuk upright adalah tegak, tegak. Kawan songsang, nyata. Kawan songsang, nyata. Kawan songsang, nyata. Okay, songsang mesti partner dengan nyata. Real mesti partner dengan inverted. Tegak mesti partner dengan maya. Tegak, maya. Okay. Cuma kat sini kita nampak ada dua vum, vum. Ada dua MTB, MTB. Okay, MTB, MTB. Metep, metep. MTB. So, dekat F ni, magnify dia besar. Image dia sangat besar. Infinity. Okay, image sangat besar pada infinity. Image dia sangat besar kat sini, infinity. Okay. So, ciri-ciri ni pula sama dengan yang kita cerita tadi, kanta. Kanta, kanta apa? Kalau tengok dekat nota tu, sama dengan kanta apa? Sama dengan kanta cembung. So, kalau cikgu buat macam ni. Okay, so kalau cikgu buat macam ni, ini adalah kanta cembung. Okay, so cikgu buat sebelah lagi. Alright. So in English pula yang ni adalah convex lens. Okay, dia ada 5 juga. Dia ada F kat sini. Dia ada F kat sini. Okay, cuma C digantikan dengan 2F. C digantikan dengan 2F. Okay, tapi you still need to remember 5 characteristic. Belakang C, belakang 2F. 2F, antara, F, depan. Okay, belakang 2F, di 2F, in between, in front. Okay, at F and in front. Okay, so dia punya karakteristik macam mana? Sama. Sama tu maknanya ini read, ris,
rim, boom, boom, ini infinity. Okay, so kalau bahasa Melayunya nesep, 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 metep, metep. MTB, MTB, dan ini infinity. Okay, itulah maksud sama. Okay, itulah maksud cikgu sama. Ciri-ciri image-nya sama. Okay, ciri-ciri image-nya sama. So, apa yang cikgu bagi dekat sini, okay, yang kertas tu cikgu bagi dekat link tu. Okay, ada soalan? Apa yang dimaksudkan dengan infinity? Infinity tu maksudnya image tu jadi terlampau besar sampai tak boleh nampak image. Infinity, too big. Image tu menjadi terlampau besar sampai tak boleh nampak. Okay, infinity. Okay, itu maksud infinity. Okay, thank you for asking. Good question. Okay, so kita mulakan dengan yang ni. Okay, kata cikgu ni C dengan F. Okay, cikgu tandakan bentuk macam ni. Kita nak start lukis. Okay, cikgu tanda bentuk macam ni. Lepas tu, cikgu letak objek dekat belakang ni 3 kotak. Contoh. Okay, so cikgu letak kat belakang ni lah. Sebab korang ada kotak dia tu. Okay, so cikgu letak dekat 4 kotak lah, senang. 4 kotak ke belakang, cikgu letak ni. Okay, ni objeknya. Objeknya berada di belakang C. So, sebelum lukis lagi kita dah tahu dah. Apa ciri-ciri image dia sebelum lukis? Sebab dia duduk belakang. Sebelum lukis nanti, image dia kita dah tahu, image dia mesti real, inverted, diminish. Mesti nyata, songsang, kecil. Sebelum lukis dah tahu. Okay. So, kalau kita lukis macam mana? Okay, ini kita nak masuk nombor 2 punya knowledge. Lukis, characteristic of image by drawing. So, tengok dulu. Cikgu lukis macam ni. So, dari objek, okay, cuba pakai pen biru ni lah. Biru pekat sikit. Okay, so dari objek, straight, tarik. Langgar garis normal. Oh, nipis sangat pula. Okay, langgar garis normal. Okay, dan ini adalah cermin. Cermin berdasarkan fenomena pantulan. So, pantulan dia akan jadi macam ni. Pergi ke bawah. Pergi ke F. Okay, dia mesti pergi ke F. Macam ni. Pergi ke F. Alright, so dia pantulan. So, garis ni memberi markah 1 markah. Okay, this is 1 mark. Lukisan ni selalu 3 markah. Okay, ini nombor 1, 1 markah. So, cikgu pakai warna biru. Okay, I use the first one is blue color. C dengan F, okay. So, C tu macam cikgu beritahu tadi adalah center of curve. Okay, center of curve C. Bahasa Melayunya pusat lengkungan. Kan cermin tu melengkung. So, dia ada pusat dia. Kalau matematiknya, pusat tu adalah dia punya radius. C tu adalah lengkungan radius untuk bulatan. Okay. Maknanya ni, C ni kalau cikgu sambungkan, dia jadi bulatan. C itulah centernya. C itulah pusatnya. Okay. Dia panggil pusat lengkungan. F tu pula separuh daripada C. Okay, separuh daripada C. Kita panggil F tu sebagai titik fokus. So, cahaya akan difokuskan ke situ. Okay, so focus point. Tu dipanggil focus point. Titik fokus. Alamak, terpadam. Aduh, okay. Tak apa, tanda balik. Okay, so 1 markah. Okay, 1 markah. So, maknanya kalau soalan BAT tu, kalau contohlah cikgu bagi tahu center cikgu ni 20 cm. Okay, itu adalah radius bulatan 20 cm. F tu pula separuh dari dia. Maknanya F dia mesti 10. F tu sentiasa separuh. So, dia jadi 10. So, objek ni belakang, mungkin objek ni dekat 30 cm. Macam tu. So, kita baru lukis yang pertama. Lukisan yang kedua, cikgu tukar warna. Cikgu pakai warna hijau. Dari objek, lalu F. Okay, dari objek, lalu F.
Objek, dia lalu dulu, dia bergerak ke titik fokus. Gerak ke titik fokus sampai langgar garis normal lengkung tu hanya nak bagi tahu cermin apa je, tapi bila kita lukis langgar ke garis normal. Cikgu, Yes. so tinggi F tu tak memainkan peranan penting mana pun kan, sebab dia still ray dia akan pergi kat tempat yang sama. Again Nelly. Dia punya tinggi R objek tu dia tak memainkan peranan yang Tak penting peranan sangat kan? tak. Okay. Cikgu buat 3 sebab dia adalah macam ni Okay, bila cikgu habiskan lukisan yang hijau ni, sorry, ni kena 0 degree. Okay, 0 degree macam ni. Okay, so bila cikgu gariskan yang hijau ni, korang akan nampak there's a intersection. Ada bertindih antara garis biru cikgu dengan garis hijau cikgu. Dan bertindih tu kalau kita tengok dekat sini, dia bertindih kat sini. Okay, dia bertindih ke bawah. So arrow dia akan jadi ke bawah. And kalau korang tengok cikgu punya kotak objek, objek untuk kotak cikgu 3 kotak. Okay, 3 kotak. Kalau perasan kotak tu 3 kotak. Tapi image cikgu hanyalah sebesar 1/2 kotak. Okay, 1/2 kotak. Bermakna what happened to my image? So now my image has become smaller. Image cikgu dah jadi kecil, ataupun bahasa Inggerisnya we call it as diminish. Bahasa Melayunya kecil lah. Okay, itu kepada size image cikgu. Nombor 2, kalau kita tengok arrow dia, objek arrow ke atas, image arrow ke bawah. So bila arrow dia dah terbalik, itu kita panggil inverted. Okay, ataupun songsang. Right. And kawan untuk songsang, inverted adalah real, kawan untuk songsang adalah nyata. Okay, cikgu tak nak cerita dulu nyata dengan maya sebab nanti korang akan confuse. So jangan tanya soalan tu dulu, nyata dengan maya, cikgu akan terangkan juga. Tapi untuk masa ni kita fokus kepada yang boleh nampak. Daripada lukisan kita, kita boleh nampak image semakin kecil. Cikgu. Yes? Garisan yang kita lukis tu kan, kita kena tarik sampai kena normal line. Normal line, betul. Jangan kena curve. Bukan sampai curve. Dia mesti normal line. Mesti normal line. Curve ni sebenarnya hanya nak bagi tahu cermin apa je. Okay, cikgu boleh buat kecil macam ni pun boleh. Contohnya cikgu tak nak buat macam tu, cikgu besar tu, cikgu buat kecil macam ni. Okay, cikgu buat kecil macam ni je. Tak apa. Sebab ini nak bagi tahu cermin apa. Okay, so tu nak bagi tahu cermin apa. Alright, so gini kita dah buat lukisan yang pertama. So ini lukisan untuk cermin. Okay, cermin. Kenapa dia lukis macam tu? Sebab konsepnya cermin adalah reflection, patah balik. So dia langgar and dia patah balik. Dia langgar, dia patah balik. And dia patah balik dekat sini, kalau kita tengok, dia patah balik secara, okay, cikgu nak bagi dia konsep. Dia patah balik dengan cara menumpu. Okay, menumpu. Bahasa Inggerisnya dia patah balik secara converge. Dia menumpu ke mana? Dia menumpu ke satu titik fokus. Right, so all the light dia langgar je, dia pergi ke focal point, titik fokus. Langgar, cermin patah balik. Okay, so ini untuk concave mirror. Okay, yang cikgu tengah lukis ni adalah concave mirror. Cermin cekung. Okay, so cikgu nak tunjukkan persamaan dia dengan kanta. Okay, dengan kanta. Okay, dengan kanta, katakanlah cikgu letak kanta yang sama dengan dia. Kalau kita tengok nota tadi, yang sama dengan dia adalah convex lens. So convex lens cikgu buat macam ni, nak menunjukkan ini convex lens. Okay, so cikgu katakanlah ini sebagai convex lens. Yang sama dengan dia adalah kanta cembung. Okay, yang sama. So cuma untuk yang ni cikgu tukar sikit. Yang ni cikgu terpaksa tukar dia daripada C jadi 2F. Okay, tapi sama maknanya kalau F cikgu kekalkan. F cikgu tadi 10 cm, 2 kali F, 2 kali 10
masih lagi 20 cm. Okay, so bezakan cermin dengan kanta adalah dia pakai C untuk cermin, dia pakai 2F untuk lens. Okay, so ni pun cikgu tukar sikit untuk jadi 2F. Okay. Alright, so cikgu nak tunjuk beza lukis beza lukis. Kalau kedudukan dia dekat sini, cikgu buat 3 kotak. Okay, 4 kotak di belakang 2F. Okay, 4 kotak di belakang 2F dan tinggi dia setinggi 3 kotak. Sebelum lukis, we should know the characteristic. Okay, we should know the characteristic sebelum lukis. So what will be the characteristic of image? Ciri-ciri image dia nanti. Akhirnya mesti kita dapat real, inverted, diminish juga. Okay, mesti dapat nyata, songsang, kecil. Sebab ciri-ciri dia sama. Untuk kedua-dua ni, ciri-ciri dia sama. Cikgu dah tulis dalam nota ni. Okay, cikgu tulis dalam nota ni, ciri-ciri dia sama. Nampak ni? Read, stream, boom, boom. Read, stream, boom, boom. Lukis dia beza. Ciri-ciri dia sama. Lukis dia berbeza. So sebelum lukis, kita tahu yang ni, ciri-ciri dia pun akan dapat sama macam kat atas. Read. Okay, lukis dia berbeza. So cikgu nak ajar lukisnya. Okay, yang pertama sama macam tadi, cikgu akan pakai warna biru. Okay, tadi kita belajar dia straight. Langgar garis normal. Okay, ni tadi Tadi dia akan reflect, pantul and pantul ke F. It will be reflected towards the focus point F. Ini tadi. Okay, tapi ni lens. Kanta. Kanta, what is the phenomena apply for a kanta, for a lens? Refraction. Pembiasan. Pembiasan tu maksudnya macam mana? Dia lalu, dia tak patah balik. Dia langgar dan dia masuk. Dia akan dibias, dia bengkok. So dia bend. Dia bend ke mana? Dalam kes ni, dia akan bend kepada F kat belakang ni. Okay, so dia bend ke F di belakang ni. So cikgu pun tanda yang ini. Okay, ingat cara lukis F kat belakang ni. So ini markah arrow dia kena buat markah yang pertama. Okay, hopefully korang nampak. Cikgu buat 2 sekali ni korang nampak beza dia. Tadi atas langgar patah balik. Yang ni langgar pergi ke belakang. Okay, yang kedua tadi cikgu ajar, dia lalu F. Okay, dari objek dia punya pembaris tu, lalu F. Okay, hijau, cikgu pakai warna hijau, tadi pun warna hijau. So dia lalu F. And then dia langgar. Okay, kalau tadi cermin, dia patah balik ke belakang. Tapi ni bukan cermin. Ini adalah kanta. So dia akan pass through, dia pergi ke belah sana. Okay. Now put the arrow. So korang pun dapat intersect dia di sini. And kalau korang lihat secara teliti, image dia pun setinggi 1 kotak setengah. Bermaksud image dia dah semakin kecil, diminish. Objek dia arrow ke atas, image dia arrow ke bawah. So dia akan jadi inverted. Kawan untuk inverted always real. So bahasa Melayunya tengok size, size tu dah jadi kecil. Arrow dia tadi atas sekarang bawah songsang. Kawan songsang nyata. Okay. Alright. Sampai part ni clear? Okay, clear? Sekejap cikgu tanya. Okay, cikgu tak tengok chatting. Ada soalan? Right. Cikgu Jo. Yes, ya Arif. For every drawing kena buat 2 line je lah. Lukis. For every drawing, okay. For every drawing minimum 2 line and image. Dia 3 markah. 3 markah dia adalah kalau ikut garis yang cikgu buat ni, warna biru tu 1 markah, warna hijau 1 markah, line image warna merah tu markah ketiga. Okay, markah ketiga. Okay, so cikgu nak ajar satu lagi line. Okay, cikgu nak ajar dalam satu lagi line. Satu lagi line macam ni. Okay, tengok Tapi ni lukis boleh
Tak lukis pun tak apa sebab dia tak ada markah istimewa. Dia tak ada special marks. Okay, so satu lagi markah dia, cikgu pakai warna purple. Untuk mirror dulu Untuk mirror, kita tarik dari objek, lalu C straight je. Okay, kalau dia lalu C straight saja. So yang ni, okay, lalu C dari objek tu, lalu C. Oh mamak, purple ni tebal lah. Sekejap, cikgu punya purple ni tebal. Tak nak padam. Okay, tak apalah. Okay, so straight, lalu C, tegak je macam tu. Tapi ni kalau cikgu tarik jauh lagi lah ke bawah. Sebab tu kita tak lukis macam tu. Okay, so still akan dapat dia bertindih tempat yang sama. So 3 garis lah. Kalau yang ni pula nak buat garis ketiga boleh. Dia daripada objek. Okay, cikgu buat warna purple. Okay, so daripada objek dia akan lalu pusat kantar ni. Ni pusat kat tengah ni, dia lalu sini. Okay, dia lalu situ direct. So kita akan dapat dia macam ni. Okay, so lebih kurang macam ni. Okay, 3 line. So sebenarnya kalau dalam paper tu, korang boleh lukis warna biru, warna purple, warna merah. Korang boleh lukis warna biru, warna hijau, warna merah. Korang boleh lukis purple, hijau, merah. Tapi yang paling penting merah tu ada. Yang image tu kena ada. Okay, kalau lukis 3 line, biru, purple, hijau lukis, image tak tanda, tak ada guna juga, hilang satu. Okay, hilang satu. Right, so Alif kata cikgu dalam formula ada 3 line. Ni 3 line? Ni cikgu lukis 3 line. Right, 3 line. Okay, clear kat situ? Setakat ni faham? Okay, so itu beza lukis dia tau. So cikgu tinggalkan korang untuk lukis. Okay, untuk lukis. Sebab cara lukis sama. Cikgu nak bagi tahu cara lukis yang sama. So kalau korang lukis contohnya cermin. Okay, lukis cermin cekung tadi. Objek dekat sini. Objek dekat C. Cara lukis dia sama. Okay, straight, pergi F patah balik. Nanti korang boleh lukis kemudian. Cara sama. Okay, kalau nak lukis untuk kantar, yang ni, lukis dekat C pun cara sama. Okay, cara tak berubah. Okay, cara tak berubah. Tapi nanti image dia korang dah tahu dapat apa. Mesti dapat real inverted same size. Okay, atas ni pun sama. Akan dapat real inverted same size. Okay. So yang seterusnya, kalau yang ni lukis dekat sini antara. Okay, antara sebab dia akan jadi besar, tak payah buat tinggi-tinggi, buat pendek je. Sebab nanti image dia jadi lagi besar, magnify. Okay, so lukis kat sini. Right. So ini nanti image dia korang akan dapat real inverted magnify, nyata, songsang dan besar. Okay. Yang ni pun sama kalau cikgu buat macam ni. And objek duduk kat sini. Kita tak payah buat besar-besar, buat kecil je. Sebab nanti korang akan dapat real, inverted and magnified, nyata, songsang dan besar. Okey, yang cikgu nak ajar adalah yang tak sama. Ni dua last ni adalah lukisan yang tak sama lah. Oh, ni lagi Okey, teleskop tu nanti. Alright. Oh, baru cikgu faham. Yang atas ni cikgu buat untuk cermin. Bawah ni cikgu buat untuk kantar. Tapi tak apa. So untuk cermin just tukar ni jadi C. Sama je. Basically dia sama je. Tukar jadi C. Tukar ni jadi C. It's the same. Okay, it's the same. No worries. It's the same. So yang tak sama cikgu nak buat macam ni. Tengok betul-betul. Cikgu nak buat cermin ni. Okay. Cermin cekung concave mirror. Objek duduk di sini. Okey, objek duduk di sini. Alright. Okey, sebelum lukis, siapa boleh tulis dekat chat tu apa ciri-ciri image
yang akan terbentuk. Sebelum lukis kita dah boleh tahu sebab kita tengok objek ni duduk kat sini. Okay, Voom, right? Good. So dia akan jadi Voom. So Alif tulis kat situ, dia akan jadi Voom. Yes, dia akan jadi Voom. Tapi lukis ni macam mana? Okay, so cikgu mula balik. Cikgu pakai warna biru untuk yang pertama. Okay, straight. Langgar. Okay, ingat ni mirror. So mirror akan buat apa? Reflect, pantul. Okay, so dia akan pantul ke mana? Macam kita discuss tadi, dia akan pergi ke F. Alright. Okay, so ni tengok dulu anak panah dia, okay, yang ni, apa yang korang buat kalau depan ni? Sambung titik putus-putus ke depan. Okay, sambung dulu titik putus-putus ke depan. Nombor 1. Okay. Nombor 2, kalau korang ingat garis yang cikgu lukis warna purple. Warna purple tadi cikgu lalu dekat C. Yang warna hijau dia lalu F. So dalam kes ni kita buat yang purple dulu, lalu C. So kalau dia lalu C tadi, yang kita lukis kat atas tadi, dia adalah lurus. Okay. Oops, nama susah nak sentuh. Okay. So dia akan jadi macam ni. Dari objek, langgar cermin, lalu C. Okay, korang akan nampak yang bahagian bawah ni dia semakin besar. So kalau cikgu tanda lagi, dia takkan berjumpa. So yang depan ni kalau cikgu tarik putus-putus, baru dia boleh bertemu dekat situ. So tempat dia bertemu kat sini, okay, dalam kes ni kebetulan dia berjumpa kat sini. So cikgu tanda dia punya image. Alright. So apa yang kita boleh nampak, ini image. Image dia lagi tinggi. Magnify, bahasa Melayunya B, besar. And arrow dia, objek arrow ke atas. Image arrow ke atas. Bahasa Melayunya tegak. Bahasa Inggerisnya U, upright. Kawan upright always partner with virtual. Kawan tegak sentiasa dengan maya. Okay, sentiasa dengan maya. Okay, so another way nak lukis dia, ada satu lagi cara. Okay, cikgu pakai warna hijau tadi. Warna hijau tadi kan lalu F. Okay, warna hijau tadi kan lalu F. Okay, so cikgu buat macam ni, warna hijau lalu F. Okay, lalu F. Tapi tak boleh nak patah balik ke belakang. Okay, dia tak boleh patah balik ke belakang. Dia tak boleh ke sini. Okay, dia tak boleh ke sini. Sebab kalau kita patah balik ke belakang, dia tak jumpa siapa-siapa. So dia ke depan. Alright. So dia akan bertemu di titik yang sama. Okay. So dia bertemu di titik yang sama. Okay. Right. Yang ni clear? Yang ni korang kena tanda special. Sebab ini ada aplikasi. Untuk cermin, yang ni ada aplikasi. Okay, aplikasi apa yang dapat virtual upright magnify, maya tegak besar? Yang mana cermin ni rapat dengan objek? Ini cermin pergigian. Dental mirror. So dental mirror objek dia apa? Objek dia gigi korang. Cermin tu rapat dengan gigi. So cermin apa yang doktor pakai? Doktor pakai cermin cekung. So the doctor use concave mirror. So that mirror dirapatkan dengan gigi. So your teeth is the object. So doktor tengok dekat cermin tu, dia nampak apa? Dia nampak gigi korang jadi lagi besar. Okay. And so dia boleh buat kerja lah, magnify. Okay. Ni kalau nak tanya, boleh tanya dalam paper tu. Alright. So clear yang ni? Kalau clear yang ni, kalau dah salin, cikgu nak buat yang bawah.
which is the last one untuk curve mirror, convex. Okay, convex mirror. Okay. Kalau dah beritahu Okay. Done. Okay, ni done. Right. Okay, cuba kecil sikit. Salin dulu. Yang belum tak apa, salin dulu. No worries. Salin dulu. Sekarang cikgu. Yang atas ni dapat tak? Yang atas ni kau tak dapat, cuba patah balik. Kita lukis yang ni dulu, nanti yang atas tu cikgu patah balik. Okay, tapi yang penting cikgu nak korang tahu dia yang kena hafal tu read, ring, boom, boom, read, ring, boom, boom. Ni sebelum tidur kan, read, ring, boom, boom, read, ring, boom, boom, read, ring, boom, boom. Itu kalau bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayunya pelik sikit bunyi dia. Nesep, metep. Nesep, S2, nesep, metep. Okay. Right. Okay, sobat dah. Dia bab ni best, dia banyak relate sebenarnya. Tapi korang kena, it really takes your concentration juga. Yep. Cikgu, apa kaitan line hijau tu? Line hijau tu satu lagi line yang boleh lukis. Boleh lukis. Itu je. Apa kaitan dengan image? Image tu dia dapat dekat tempat yang sama. Oh, okay. Dia dapat tempat yang sama. Just coincidence lah. Yes, maknanya kalau nak buat paper tu, you can draw blue, green and image warna merah, atau korang boleh buat blue, the purple and warna merah. Boleh juga buat purple dengan green and warna merah. Boleh. Mana-mana. Buat tiga-tiga pun boleh, tapi markah tetap 3 markah. Okay. And please put the arrow. Mesti ada anak panah. Okay. Okay, so itu untuk yang ini lah. Okay, ini untuk yang. Right, sekarang cuba patah balik yang atas kalau yang belum tengok yang atas. Sebab yang atas tadi tu, daripada situ korang boleh lukis lagi 3. Okay, lagi 3 lukisan. Okay, sobat belum lagi. Right. So make sure ada pembaris. Okay, make sure ada pembaris tu paling penting. Dalam exam topik ni, mesti ada pembaris. Okay, yang atas ni tadi, cikgu ni balik kalau siapa yang belum. Okay, cikgu buat macam ni. Okay, ni sekalikan. Okay, sekejap cikgu gerakkan pembaris ni, padam sekejap. Okay, ni untuk yang atas tadi. So, cara lukis yang atas ni sama. Kalau korang letak objek dekat C pun, cara lukis yang ni sama. Korang letak dekat depan antara C dengan F. Okay, between to F and F. Also, the way to draw is the same. Cuma nanti korang akan dapat kedudukan objek tu berbeza. Okay, nanti kita akan tengok dekat soalan lah. Korang akan tengok kat soalan. Lukis yang ni sahaja, yang bawah ni nanti korang boleh buat kemudian. Okay, lukis yang ini saja sebagai asas for your basics to draw the next one. Okay, as your basic to draw the next one. So still the same, I use a 3 color. So you know you can draw any 2 lines. Okay, any 2 lines, green and blue, blue and purple, green and purple. Korang boleh pilih mana-mana, tapi yang penting the image mesti ada. Okay, yang image tu kena ada. Okay. So but dah okay, but dah. Okay, yang ni ada yang belum. So yang ni kalau ada yang belum, cikgu bagi masa like 3 minutes. So how about the others? Yang ni dah. Yang ni buat dulu ni korang buat dulu. Ini asas untuk yang the next one. So if you know how to draw, it will be easier for you and you will understand the characteristic as well. Okay, korang pun boleh. Cikgu. Characteristic. Ya, Is. Cikgu, saya nak tanya.
kan yang the drawing number 1 Drawing concave number 1. mirror kan. Concave mirror, yes. Image dia belah kiri, tapi kenapa concave number yang drawing number 3 image dia belah kanan? Kenapa dia? Oh, ada- yang ni, yang bawah ni belah kanan. Kenapa yang bawah ni belah kanan, yang atas belah kiri? Okey. So, yang atas adalah lukisan untuk a mirror. So, mirror, the phenomena is reflection. So, untuk mirror, dia punya real image adalah orang kata apa? Real tu maksudnya dia satu side dengan objek. Okey? Maknanya dia duduk belah sini, objek pun duduk belah sini. So, ini dipanggil real untuk mirror, untuk cermin. Okey. Tapi kalau lens, objek yang duduk di other side dipanggil real. Okay, dia memang macam tu. Dia memang maknanya bila kita lukis untuk mirror dia memang duduk same side, untuk lens dia memang duduk di other side. Okay, dia memang akan duduk di other side. Because the phenomena lah. The first one phenomena dia reflection, cermin. A mirror use a reflection. That's why dia patah balik. Okay, dia langgar je normal line, dia patah balik because it reflect. Tapi yang bawah ni lens. Lens use refraction, pembiasan. So bila light travel, dia pass through, dia pergi ke belakang. Okay, so Arif? Okay, Arif dah. Alright, so I assume korang pun dah. Okay, so we go to another one yang cikgu nak lukis tadi. Okay, yang ni korang boleh buat, ni cara dia sama, maksud cikgu cara sama tu macam ni. Okay, cikgu buat roughly Ini lalu langgar, lepas tu pergi F, lalu F, patah balik. Okay, yang ni straight, pergi ke F depan, ke belakang, image macam tu. Okay, cara lukis sama. So that's why yang ni cikgu tinggalkan, you can do it later. Okay, cikgu nak lukis another one yang little bit different and suka juga tanya is this. Okay, convex lens, kanta cembung, okay, kanta cembung, objek di depan. Objek di sini. Okay, sama juga cikgu letak kat sini. So you look at the position of object, you will know the characteristic of image. So ikut kita hafal, kalau duduk dekat sini sama macam kita hafal tadi, zoom. Okay, will be zoom, right? So tapi macam mana kita nak draw? So ingat balik cara kita draw tadi. If I use the blue one, how to draw the blue one? Straight, sentuh normal line, and then pergi mana? Dia tak patah balik. Itu mirror. Ini lens, dia pergi ke F, tapi F belah belakang. Yang ini. Okay, so cikgu tanda. It's like this. Okay. And tandakan putus-putus belah sini pula. Okay. So arrow dia masih lagi ke sini, masih lagi ke bawah. Ini yang the blue color. Okay. And another one yang cikgu lukis adalah yang cikgu pakai purple. Purple cikgu lalu mana? Purple cikgu lalu center ni. Dari objek lalu center ni. So dari objek lalu center ni, korang akan nampak belah bawah ni makin besar. Dia tak akan jumpa belah sini, dia akan jumpa belah atas. Okay. Therefore, the image produced will be here. Okay, 90 degree. Okay. The image. So, tengok dia punya objek. Objek dia setinggi 2 kotak. Image dia setinggi 4 kotak. Meaning the image is magnified. Image tu semakin besar. And then, dia tegak. Upright. Kawan tegak, maya, virtual. Okay, so cikgu ringkaskan macam ni. Okay. So, kalau ikut soalan is tadi, okay, kalau untuk cermin for the mirror, if the image is on the same side as object, untuk mirror same side, dia jadi real. Tapi different side dia jadi virtual. Itu untuk mirror. Tapi kalau lens dia terbalik.
Okay, different side, kalau lens, different side is real. Kalau same side, dia jadi virtual. Sebab tu cikgu tak suruh hafal virtual dengan real. Nanti korang keliru. Better ambil benda yang nampak. Yang nampak adalah sides. And yang nampak arrow dia. So kalau arrow dia tegak ke atas, arrow dia adalah upright. Okay, tegak. So tegak je kawan maya. Okay, tegak saja upright, kawan dia adalah virtual. Okay. So tak faham? Tak apa. Ambil ikut yang cikgu terangkan tadi. Jangan hafal virtual dengan real. Jangan hafal virtual dengan real. Okay, jangan hafal virtual dengan real. So korang tengok image je. Arrow dia macam mana? Image ni arrow dia tegak ke atas. Korang akan confuse kalau hafal virtual dengan real. Cikgu silap ni sebab cikgu sebut. Selalu cikgu tak sebut. Cikgu tak sebut, korang tak blur. So cikgu letak kat sini image. Tengok image dia tegak ke atas, upright. Kawan upright virtual. Okay. Ingat yang itu sudah. Ingat yang tu je. Sebab kalau tengok virtual, atas ni pun virtual tapi arah tempat tak sama. Okay, tengok atas ni cermin. Cermin virtual belah kanan. Belakang ni lens virtual tapi belah kiri. Sebab tu cikgu kata jangan hafal virtual tu, nanti korang nak kena hafal kedudukan. Banyak benda nak hafal. Tak payah hafal virtual dengan real, tengok je image. Kalau image tu semakin besar, magnify. Lepas tu arrow dia sama arah ke atas, upright. Kawan upright virtual. Kawan upright virtual. Cikgu kalau yang garis putus-putus tu tak buat, boleh ke? Maknanya korang buat garis lurus. Okey, kalau tak buat putus-putus, dia sebenarnya depend kepada cikgu korang. To be honest, ada cikgu yang dia tak kisah. Tapi ada cikgu dia kisah. Sebab bila dia buat putus-putus tu maksudnya dia macam menunjukkan virtual lah. Senang kata putus-putus tu nak menunjukkan virtual. Ada cikgu dia kisah, ada cikgu dia tak kisah. So better lah korang ambil yang cikgu kisah tu. So cikgu kisah tu maknanya korang kena buat putus-putus. Okey. Ni yang cikgu terang tadi. Ni soalan Afrina. Afrina kata, cikgu kenapa dental mirror dia punya image jadi belah kanan tapi dia pakai concave mirror? Right. So concave mirror dia kalau dia duduk sama side, cikgu tunjuk balik yang atas. Okey, macam ni kan. Concave mirror, ni concave mirror. Kalau dia duduk sama side, maknanya image dia duduk belah kiri, objek dia tu belah kiri, sama side, itu image dia real. Okey, image dia real. Tapi kalau dia duduk line side macam ni, okey, ya, mana ke tadi? Dia duduk line side untuk mirror, dia duduk line side, itu virtual. Okey, tapi kalau lens pula dia terbalik. Okey, lens duduk line side, okey, objek line side, image line side, itu real. Okey, tapi bila kita lukis yang ni, duduk sama side, virtual. So sebab tu cikgu kata jangan hafal virtual tu. Nanti korang pening mana yang duduk sama, mana yang duduk berlainan. Tengok sahaja image. So kalau nampak image tu tegak ke atas, upright, kawan dia virtual. Okay, no worries kan, kita akan buat lagi supaya korang faham. Okay, and last one yang cikgu nak lukis ni, ada dua last sebelum kita tengok soalan. Okay, so soalan ni pendek-pendek je because soalan dia adalah karakteristik dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok kat sini, cikgu nak buat dua lagi. Cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat yang tak effect by karakteristik yang ni. So kita ada dua lagi cermin. Okay, yang ni cikgu dah cerita tadi. Cikgu dah ajar juga cara lukis. Okay, yang ni cikgu dah ajar cara lukis. Yang ni, okay, cara lukis dia cikgu dah ajar. Korang boleh refer tu nanti. Yang ni cikgu nak ajar lukis untuk yang ni. Untuk convex mirror, concave lens. Cermin cembung, kanta cekung. Okay, tengok image dia tidak bergantung kepada kedudukan. Maksudnya duduklah kat mana-mana pun, belakang ke, C ke, depan ke, duduklah mana-mana pun. Virtual upright diminish. Maya tegak kecil. Mana-mana pun virtual upright diminish. Maya tegak kecil. Okay, so kita nak lukis yang tu. Okay. Alright. So maknanya kat sini kalau cikgu buat bentuk ni, bentuk ni mewakili apa? Ini mewakili cermin cembung. So in English, this is a convex
but convex mirror. Jumpa je perkataan ni, karakteristik dia satu saja. Would. Okay, would. Virtual upright diminish. Okay, virtual upright diminish. Would. Virtual upright diminish. Virtual upright diminish. Bahasa Melayunya, maya tegak kecil. MTK. Okay, MTK. Maya tegak kecil. Maksudnya cikgu letak belakang ni pun MTK 2F. MTK, 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 MTK. Would. Okay, duduk kat mana-mana pun would. So kita nak lukis. Tak payah lukis semua, lukis satu cukup. Sebab nanti dapat would juga. Okay, kata cikgu letak sini. So kesalahan lazim apa? Kesalahan lazim adalah kalau paper 1 dia tanya, what is the characteristic of object? Apa ciri-ciri image? Okay, what is the characteristic of image? Apa ciri-ciri image? So, apa kesilapan dia? Korang pun tengok, oh ni kat tengah. Sini tadi read, ris, rim, voom. Oh, karakteristik dia ni. Tu kesalahan dia. Sebab dia dah tulis cermin cembung, convex mirror. Okay. So, dia sentiasa maya tegak kecil. Okay, maya tegak kecil. Maya tegak besar. Salah, maya tegak kecil. Virtual upright diminish. Okay, Ana, maya tegak kecil. Bukan besar. Maya tegak kecil. Okay. So, untuk cermin cembung, untuk convex mirror, maya tegak kecil. Okay, duduk kat mana-mana pun bukan dia tak berubah, maya tegak kecil. Okay, kita lukis. Macam dapat maya tegak kecil? Right. So, cikgu pakai pembaris balik. Sama, the first image, cikgu akan lukis guna warna biru. Okay, so cikgu tinggi sikit lah. Kena cikgu nak tinggikan sikit. Sebab apa cikgu nak tinggikan sikit? Sebab kita tahu nanti jadi kecil. So jadi kecil, baik kita tinggikan sikit. Okay, so cikgu tinggikan sikit. So nanti dia jadi kecil. Okay. So lukis dia macam mana? Pakai warna biru dulu. Okay, ingat ni mirror. Mirror adalah berdasarkan konsep reflection, pantul. So dia pergi sini, dia langgar garis normal, dia akan dipantulkan. It will be reflected. Okay, kalau concave, dia pergi F. Converge. Kalau yang ni cembung sebab dia melengkung ke depan, so cahaya pergi mana? Cahaya ke atas. Cahaya tak pergi ke F ni, cahaya pergi ke atas daripada F sini. Okay, F sini putus-putus, F sini putus-putus, straight. Okay, lukis yang ni dulu. Cikgu bagi masa lukis yang ni dulu. Buat yang ni dulu. Buat yang ni dulu. Okay, satu markah. Kenapa dia naik ke atas? Sebab ini cermin cembung, convex mirror, dia diverging. Diverge. Okay, mencapah. Bahasa Melayunya mencapah. Cahaya tu akan terkeluar. Okay, itu yang pertama. Alright, so mirror cikgu tukar sini C. Sebab cermin dia akan tanda C. Kalau kanta baru dia tanda 2F. Okay, so lukisan kedua macam mana? Lukisan kedua, tengok betul-betul. Dari objek pergi C. Cikgu tanda pakai warna hijau. Dari objek pergi C, straight lalu C, straight. Oh lupa yang belakang ni putus-putus. Okay, straight sampai sentuh sini, belakang ni putus-putus. Okay, salin yang tu juga. And dia ada bersilang di sini. Okay, so ni image dia. Alright. Okay, tengok objek, tengok image. Objek 4 kotak, image tinggal sekotak. Lebih sikit, sekotak setengah. So, apa je pada image? Now, image dia jadi diminish. Image dia jadi kecil. Tengok arrow dia ke atas. Arrow yang ni pun ke atas. Atas maksudnya tegak. Bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya upright, tegak. Kawan upright, virtual. Kawan tegak, maya. Dapatlah apa yang kita hafal tadi, wood tu. Okay, yang ni kalau lukis belakang pun dapat tempat dapat image yang sama.
lukis dekat 2F pun image dia sama. Okey, dia akan jadi wood, wood, wood. Maya tegak kecil, maya tegak kecil. Okey, so cikgu bagi masa salin yang ni. And kita salin satu lagi. Lepas tu kita boleh tengok soalan. Soalan tu akan cepat je, no worries. Soalan tu memang kita akan jawab cepat saja. Sebab kalau korang dah hafal ni, belakang tu cepat saja. No worries. Okay. So yang penting kita dah cover dua perkara. Okay, dua perkara penting. Tiga perkara penting. Cikgu, Ada soalan? the image tu akan dia akan bagi terus kan? Image, ya, dia akan bagi. Akan diberikan kan sebelum tu. Oh, dia bagi So, objek. Bagi objek. Dia bagi objek. Dia bagi objek, image kita lukis. Okay. Okay. Untuk all 5 diagrams All 5 diagram. Kalau dia suruh lukis, dia akan bagi objek sahaja. Okay. Objek. So kita kena lukis. Alright. Thank you for the question. Good. Okay. Alright. Bagus Arif. Tanya soalan. Okay. Kalau dah beritahu cikgu kita buat satu lagi last. Satu lagi last. And then baru korang faham kenapa dia punya karakteristik tu. Semua tu. Okay, so cermin ni lah yang banyak pakai. Cermin cembung dia yang banyak pakai. Kat mana? Kat mana pakai? 7-Eleven, tepi jalan. Cermin ni lah. Okay. Contoh pergi 7-Eleven, kau nampak cermin ni. Cermin yang besar dekat atas selalunya. Okay, dia cembung, dia melengkung ke depan. So you are the object. You look at the mirror, you see yourself. So dalam tu. So dalam tu you are the image. So kalau kita tengok, image kita kat dalam tu jadi kecil. Tapi kita masih lagi kepala kat atas, kaki kat bawah. Masih lagi upright. Tapi kita jadi kecil. Okay, kenapa orang pakai cermin tu? Tujuan dia nak dapat wider view. Okay, tujuan pakai cermin ni adalah nak dapat ni, wider view. Pandangan yang lebih luas. Sebab tu dia letak kat mana? Dekat tepi jalan. Kalau ada corner kan, give wider view, pandangan yang luas. Dekat tepi jalan, dekat corner, dekat parking, korang boleh nampak cermin tu. Okay, so korang akan selalu nampak. Dia selalu warna oranye. Belakang dia warna oranye, dia letak tinggi. Okay, dia akan letak tinggi. Right. Banyak. Mesin ATM pun ada cermin ni. Okay, kat mesin ATM kalau nak keluar duit dia ada dekat atas kecil je. Okay, dia letak cermin ni. Convex mirror, cermin cembung. Supaya korang boleh nampak orang belakang. Tujuan dia wider view, korang boleh nampak orang belakang. In case kalau orang belakang tu nak apa, curi ke apa ke, boleh nampak. Tapi image kita kat dalam cermin tu jadi kecil. Alright. So okay, cikgu pergi last one. Untuk lukis. Ada yang tak siap lagi? Ada yang tak siap lagi yang ni? Right, cikgu tunggu respon korang. Ana dah? Arif? Okay, Arif dah lukis? Dah. Okay. So cikgu pergi last one. Okay. Cermin cembung, image dia sama dengan kanta cekung. Okay, convex mirror, the image will be same as concave lens. So cikgu buat macam ni, concave. Tapi ini adalah concave lens. So when I say it's the same tu maksudnya image dia akan jadi VUD juga. Virtual upright diminish, maya tegak kecil. Duduk kat mana-mana pun, maya tegak kecil, virtual upright diminish. Okay. So kali ni kita buat dekat 2F lah. Okay, katalah cikgu letak kat sini. Letaklah tinggi sikit. 4 kotak. Okay, objek kat sini. Okay, objek kat sini. Okay, so macam mana nak lukis dia? Yang ni cikgu buat kecil sikit lah. Just nak tunjuk je sebab macam ni. Okay. So cikgu letak dekat situ. So because nampak concave lens, tahu dah wood. Duduk kat mana-mana pun wood. Duduk mana-mana pun wood. So cikgu pakai warna biru. Okay. So cahaya straight. Langgar lens. Okay, kalau tadi kita belajar langgar lens, dia pergi ke mana? Yang tadi kita belajar, dia pergi sini, F. Dia converge, dia pergi F. Tadi. Tu lens yang lain. Ini lens lain. Ini concave. So dia pergi mana? Dia akan diverge. Dia jadi macam ni. Ke atas.
daripada F sini. Okay, so cikgu tanda arrow dia. Satu markah. Okay. Alright. Markah kedua, dia straight pergi ke, okay, ingat yang atas tadi? Atas dia straight pergi mana? Okay, kita tunjuk balik. Yang atas tadi, warna hijau tu dia straight pergi C. Okay. Yang ni, cikgu buat warna hijau, dia straight pergi, tapi bukanlah C. Dia pergi ke belakang. Alamak, susah ni nak okay, macam tu. Dia straight pergi. Susah je nak. Okay, macam tu lah, boleh lah tu. So dia straight pergi 2F. Okay, so macam ni. Pergi 2F. Okay, so kat mana objek dia? Objek dia dekat sini. Okay. Ya Allah, saya nak jap. Okay. Okay ni. Okay, ni dia punya image. Okay, ni objek. Okay. Ni lukisan yang terakhir. So korang nampak dia punya image kat situ. Anak panah ke atas tegak. Okay, bahasa Melayunya upright. Size dia pun nampak jadi lagi kecil. Okay, diminish. Kawan upright virtual, tegak kawan dia maya. Okay, tegak kawan dia maya. Alright. So hopefully korang clear dekat situ. Okay, so jogi masa yang ni, and kita akan tengok soalan dia. Right, kita akan tengok soalan dia. So cikgu, Yes, first thing yang kena buat is draw a straight line from object to normal line lah. betul. Lepas tu mark it to the focus point. Yes, betul. Okay. And then last tu straight line to the other side. Yes, betul. Tu 2F ke belakang. 2F kat belakang. Okay. Yes. Lepas tu find the intersection between the blue and the green one. Yeah. Okay. So dapat image dia. Okay. So kalau dah, cikgu nak tunjuk dia punya soalan. Right? So soalan dia, cikgu buat macam ni. Okay, teleskop ni nanti, sebab teleskop ni sepatutnya bukan yang ni, teleskop untuk esok. Okay, alat optik. Lupa pula, tu untuk alat optik esok. Okay, kira-kira dengan alat optik. So ni yang kita cerita tadi, karakteristik. So korang dah hafal yang tu, so cikgu tak nak sentuh lagi. Cuma kat sini nanti korang boleh tengok dia punya application. Yang kita belajar read, stream, boom tu application dia mana, kanta pembesar sebagainya, nanti korang boleh tengok kemudian apa application dia. So kita nak tengok pergi ni, macam mana kalau tips nak menjawab soalan cahaya ni. Okay, so yang pertama contohnya macam ni. First step adalah is for you to differentiate what type of mirror ataupun what type of lens. Tu nombor satu. Because ini benda yang selalu buat korang terconfuse. So contohnya macam ni, dia tulis je cermin. Okay, first kita nak bezakan fenomena dulu. Dia tulis cermin, dia tulis mirror, so you know this phenomena is reflection. Okay, so the related phenomena adalah reflection, pantulan. So ini adalah reflection, pantulan. Okay, lepas tengok mirror, tengok pula jenis dia. This is cekung. Okay, cekung, concave. So kenapa nak ingat cekung atau concave? Sebab kau, oh ni concave, ada berapa karakteristik? Ini ada 5. Okay, 5 tu 5 pasangan lah, 5 pasangan. 5 pasangan tu apa? Ingat balik. Belakang C ada 5, belakang C number 1. Okay, belakang C, at C, between C and F, at F, and in front of F. Okay.
So abaikan dulu soalan dia, kita tengok apa yang kita kena tahu. So ini tadi kalau bahasa Inggerisnya, this is read. Okay, read, ris, rim, vum, tapi vum dekat F ni vum besar sangat, infinity. So kalau kita lukis pun kita tak akan dapat intersection, kita akan dapat two parallel line, garis yang parallel. So kita tak akan lukis yang F lah, kita akan lukis depan F. Okay. So dia tanya, which object position produce real, inverted and bigger? Yang mana menghasilkan nyata, songsang besar. Okay. Real, inverted and bigger, nyata, songsang besar. So kalau bahasa Melayu cikgu lukis kat bawah ni. Okay. Nyata, songsang kecil. Nyata, songsang sama saiz. Nyata, songsang besar. Nyata, maya, tegak, besar. Maya, tegak, besar. Tapi ni besar infinity. So dia nak yang nyata, songsang, besar. Real, inverted and bigger. So jawapan dia kat tengah ni. Okay, mana yang tengah cari? Ni donkey. Okay. So tu dia punya karakteristik. First, always look at the type. Kena tengok type. Sebab korang selalu tertipu dengan type. Selalu tertipu dengan type. Contoh macam bawah ni. Okay. Diagram show the object placed in front of convex mirror. Convex mirror. Cermin cembung. Cermin cembung ada berapa karakteristik? 1. Duduklah mana-mana pun. Okay. Convex mirror. Cermin cembung. Duduklah mana-mana pun. Sentiasa void. Maya, tegak, kecil. Kalau korang tak ingat yang ni, apa yang jadi adalah korang tengok ni, oh ni F. Objek kat depan. Korang pun cakap ini vum. Kalau hafal akan cakap dia vum. Salah, dia bukan vum. Sebab kita tengok jenis dulu. Okay, convex only one. No matter the position. Void, 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 void. Okay, so dekat sini jawapan dia cari je void. Tapi dia tak pakai void, dia pakai smaller. So jawapan dia bola. Okay. Tu cara dia. Tu maknanya cara korang nak tahu. Kalau dah hafal tadi, maknanya yang topik ni akan nampak lebih mudah. Okay, tak apa, kita buat lagi belakang. Tengok lagi. Kita cuba cara yang sama. Okay. Right. So pertama tengok cermin cekung, concave. Ada berapa karakteristik? 5 karakteristik. Dia nak apa? Maya tegak besar, virtual upright magnify. Okay, mana yang virtual upright magnify? So kita dah hafal, virtual upright magnify adalah ada dua ni. Sini pun virtual upright magnify, ini pun virtual upright magnify. So apa beza dia? Yang B ni bukan magnify, ni terlalu besar, infinity. Okay, so untuk B selalunya dia kata infinity. Even magnify tapi it's too big, infinity. So virtual upright magnify adalah C. Cacing. So asalkan tahu bentuk, insyaAllah okay je. Okay, no worries. Okay, so we go to the next one. Kalau laju bagi tahu Is it too fast? Is it too fast? No Arif okay? Laju tak Okay. So kita tengok yang sini. Ni pun sama. Because this is a type of mirror, convex mirror. Cermin cembung. So tak payah cari, dia memang void. Maya, tegak, kecil. So dia kata, what is the characteristic of image form when the object is removed to F? Bawa ni letak dekat F. Apa jadi karakteristik dia? Okay, doesn't affect. Dia tak kisah. Duduk mana-mana pun. Virtual upright diminish. Maya tegak kecil. Okay, tak boleh ubah. Alright. So sama juga kalau soalan tu lens, kanta. Contohnya macam ni. Okay, ni kanta. Tengok ni kanta apa? Concave. Cekung. So apa yang kita ingat kalau kanta cekung? Kanta pembiasan. Refraction. Okay. Tapi dia punya karakteristik, duduklah dekat 2F ke, depan ke, duduk kat mana pun, void, virtual upright diminish. What are the characteristic? Okay.
So cari virtual upright diminish. Okay, yang ni nyata, tegak, besar, salah. Nyata, songsang, salah. Okay, pertama ni salah, tegak tak boleh partner dengan nyata. Tegak mesti dengan maya. Okay, tegak dengan maya, tegak maya, nyata tak boleh. Nyata songsang partner betul, tapi dia takkan nyata songsang. Dia akan jadi C sahaja. Tegak, maya dan kecil. Okay, virtual, upright and diminish, smaller. So jawapan dia C. Okay. So yang bawah pula, dia tanya dekat mana image terbentuk. Okay, image terbentuk ikut lukisan tadi, straight, langgar sini, capah, diverge daripada mana? Diverge daripada F. Okay, and then nombor 2 dia pergi mana? Nombor 2 dia straight lalu. 2F ni straight. Okay, straight. So kat mana image dia? Image dia mesti dekat B. And always dekat B. So apa image dia tu nanti? Virtual, upright, diminish, maya, tegak, kecil. Alright. Okay, clear? Ada kekeliruan dekat sini? Ataupun ada benda yang masih tak faham? Alright. Boleh cikgu teruskan? Okay. Alright. So kita teruskan sini. Okay. Yang ni pula. So dia tanya mana dapat nyata, songsang, besar. Real, inverted, magnify. Okay, mana yang boleh dapat rim? Bahasa mudahnya mana boleh dapat rim? Mana boleh dapat nyata, nyata, songsang, besar? Duduk kat mana nyata, songsang, besar? Okay. So kita ambil C. Right, baik jawab C. Kenapa tak nak ambil A? A pun duduk dekat tengah juga. Masalahnya A ni duduklah mana-mana pun. Would. Sebab dia kanta cekung. Is a concave lens. Okay, a concave lens. Concave lens, the image do not depend on position. Mana-mana dia duduk, would. Nyata, songsang, kecil. Nyata, songsang, kecil. Yang boleh dapat besar adalah bola. Okay, kalau D pula, voom. Maya, tegak, besar. So jawapan kat situ cacing. Okay, good bite, kanta cekung, betul. Okay. So ni dekat sini, so ni kata kanta cembung, convex lens. Okay, tengok objek. Objek duduk kat mana tu? Duduk belakang 2F. Okay, soalan dia, what is the characteristic of image? Duduk belakang 2F, read. Okay, duduk belakang ni, read. Wrist, rim, voom. Voom, cuma dekat F ni infinity. Okay, so bahasa Melayunya nesep, neses, nesep, metep, metep. So carilah read, real, inverted, diminish. Diminish kat sini kecil, bola. Right. Okay, clear? So yang ini alat yang cikgu cerita tadi, doktor gigi pakai. So kat mana doktor gigi pakai? Doktor gigi dia pakai objek tu jadi gigi. So yang mana jawapan dia adalah A. Okay, A. So tengok B ni tadi yang cikgu ajar korang lukis. Straight. Okay, langgar, straight, langgar. Lepas tu pergi F. Lukisan pertama, kedua pergi F. Langgar cermin, patah balik. Alright, C ni pun sama, lukis dia straight. Langgar, pergi F. Pergi F, patah balik. So D ni yang kita lukis tadi, straight. Pergi F, lalu F, patah balik. Alright. Cuma kat sini korang boleh tambah nota. Boleh tambah nota. Apa yang kita tengok kat sini? Okay, tengok cikgu akan tanda warna merah. So objek dia kat sini dekat. Objek kat sini dekat. Objek kat sini jauh sikit. Objek ni lagi jauh. Okay, tapi kita tengok image. Bila objek dekat, ya image cikgu tanda pakai warna biru. Okay, bila objek makin dekat, image dia jauh. Okay, and then bila objek makin jauh, image makin dekat. So apa hubungan dekat situ? Okay, the nearer the object,
the further the image. Okay, bahasa Melayunya semakin dekat jarak objek, semakin jauh jarak image. Tu dia punya hubungan lah. Objek tu makin dekat, image tu makin jauh. Yang ni selalu ditanya kertas 2 lah. Okay, apa hubungan? Soalan nombor 5, soalan nombor 6, banding. So perbandingan is the nearer the object, the further the image. Semakin dekat objek, semakin jauh image. And the nearer the object, semakin dekat objek, the bigger the image. So semakin dekat objek tu dengan cermin, image akan menjadi semakin besar. Alright. So yang sebelah ni kira-kira, sepatutnya kita buat malam esok. Ni bukan kira, sorry, ni bukan kira, silap pula. Ni kedudukan. Okay, kedudukan yang ni. Okay, kita tengok dulu Yang ni the focal length of convex lens. So convex yang mana? Convex yang ini. Okay, ini convex. So dia kata the focal length is 10. Okay, maksudnya dia tak bagi gambar. Ini jenis bagi ayat. Okay, dia bagi ayat macam ni, dia kata focal length 10. Maksudnya F ni jarak dia adalah 10. Okay, apa yang kita kena tahu? Kalau F dia 10, berapa dia punya 2F? So kalau F dia 10, berapa dia punya 2F? Okay, so logiknya F10, 2 kali F, 2 kali 10. So 2F dia adalah 20. Okay, so soalan dia apa? The object is placed at 15. Okay, the object is placed at 15, duduk dekat 15. 15 tu kat mana? 15 tu kat tengah-tengah lah. Antara 10 dengan 20, 15. Okay, so what is the characteristic of image? Tengoklah, duduk kat 15 jadi apa? Duduk kat tengah-tengah tu ikut yang kita hafal tadi. Okay, belakang adalah read, wrist, tengah ni adalah rim. Okay, rim, real, inverted and magnified. Bergantung kepada kedudukan tadi. Ni F, ni 2F, dia duduk kat sini. Okay, so bawah korang bagi tahu jawapan. Cuba tengok, cikgu tunggu jawapan korang. Okay, focal length dia 10. Okay, F dia 10. Objek letak dekat 20. What is the characteristic of image? Apa ciri-ciri image untuk yang bawah ni? Okay, what is the characteristic of image? Cikgu tunggu jawapan korang. Apa ciri-ciri image dia? Okay, tengok dia tak yang jawab. Okay. Okay, Bat jawab D, Najwa jawab C, Isti, Arif C. Okay. Jawapan dia adalah D. Okay, kenapa D? First step, cuba cakap apa? First step, tengok jenis concave lens. Okay, concave lens, kanta cekung. Kanta cekung, jumpa je perkataan tu, tak payah fikir banyak. Satu je karakteristik, wood. Duduklah mana pun, wood. Okay, wood. Yes. And kanta cekung always MTK. Betul, Bat. Yes, always MTK. Kanta cekung sentiasa maya tegak kecil. Sebab tu penting korang tahu jenis kanta dulu, barulah tahu ciri-ciri. Kedua, barulah belajar lukis. Right? So tahu kanta, tahu cermin, tahu ciri-ciri, baru lukis. Okay. Okay, so tu settle kat situ. Okay, kita ambil yang ni. Ni yang kita cerita tadi. Oh, cikgu ambil masa kurang sikit tapi cikgu cuba secepat mungkin. Ini cermin yang ada dekat minimarket dan kita dah cerita ini cermin apa. So ini cermin yang tengok tu dalam tu, satu kedai tu nampak kecil. Barang tu sebenarnya besar tapi dalam cermin tu barang-barang tu nampak kecil. And barang tu masih lagi berdiri tegak, tak ada pula terbalik. So ini adalah cermin cembung. And kita dah belajar tadi cermin cembung or a convex mirror, it do not depend on the position of object. Okay, no matter the position of object, the image will always be viewed
virtual, upright and diminished. Okay, always. So name the type of mirror is convex, cermin cembung. Okay, kenapa, apa kelebihan dia? Wider view, memberikan pandangan yang luas. Okay, pandangan yang luas. Side mirror kereta pun pakai ni, pandangan yang luas. And then belakang lukis. So kita dah belajar lukis tadi. So straight sampai sentuh normal line, bukan lengkung, normal line. Okay, sampai normal line dia pergi ke mana ni? Diverge. So putus-putus dari sini ke atas. Okay, and then lalu C. Sorry, cikgu tak ada pembaris. Okay, yang belakang ni putus-putus, 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 straight. So dekat sini image dia. Alright, so 3 markah lukisan tu 3 markah. Okay, and ni ray diagram tadi, draw 3 markah. Name what characteristic, tak payah bagi 1, korang dah pandai, bagi 3-3. Wood. Jangan tulis wood, tulis penuh lah. Tulis penuh, virtual, upright, diminish. Korang dalam exam kau tulis wood pula, masak. Virtual, upright, diminish. Maya, tegak, kecil. Right. So what happened to the size of image when curvature decrease? So kalau curve tu, cermin tu curve dia jadi lagi kecil, apa jadi pada image? Image pun jadi lagi kecil. Okay, become smaller lah, lagi kecil lah. Dah cermin kecil, lagi kecil lah dia punya image. Okay, so tu dia punya karakteristik. Habis. Alright, settle. Okay, ada sebarang persoalan yang part mana-mana? Okay, part mana-mana yang tak clear? Okay, so yang untuk lukis tu cikgu akan maybe cikgu akan email kot. Nanti bila cikgu emailkan video ni, cikgu akan emailkan sekali sepatutnya lukisan yang lain tu macam mana. So korang boleh bandingkan the comparison of the drawing lah yang korang buat dengan yang ni. Okay, so malam ni macam mana? Kalau apa respon korang, so boleh bagi reaction. So cikgu nak tengok apakah okay ke tak, faham ke tak. Okay, so Izul faham. Okay, Afiq faham. Okay, thank you. So yang penting, so to recap, last minute cikgu recap sikit. Yang penting is first karakteristik tu kena tengok cermin dia dulu, kanta dia dulu, jenis mana. Nombor 1. So you must differentiate. Tu tak boleh ubah. Tu memang you kena differentiate. Kalau dia tulis je cermin cembung, kanta cekung, okay, kalau BI dia adalah convex mirror, concave lens, no matter the position, wood. Tapi kalau dia buat concave mirror, convex lens, cermin cekung, kanta cembung, dia ada 5 position. Okay, dari belakang, read, wrist, rim, vum, bahasa Inggerisnya. Kalau bahasa Melayunya, nesep, neses, nesep, metep. Okay, metep. Cuma dekat F tu besar, terlalu besar, infinity. Okay, too big at infinity. Alright, so terima kasih kerana join kelas malam ni. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa esok. Amna, okay, thank you so much. Esok kita ada satu lagi berkaitan dengan cahaya juga. So esok dia menarik. Esok apa yang korang hafal hari ni akan dibuktikan dengan formula. Maknanya bila korang kira, korang akan dapat apa yang korang hafal hari ni, apa yang korang lukis hari ni. So esok kira yang macam dia punya ni lah, dia macam lebih ni lah. Okay, cikgu esok kelas petang dengan malam. Esok petang, malam tak silap cikgu, topik form Maslam adalah untuk form 5 punya revision soalan. Tak silap cikgu lah. Okay, revision soalan. Okay, so Arif, okay, thank you Arif, banyak tanya soalan tadi, good question. So semua orang pun boleh tahu apa soalan dia. Okay, Arina, thank you. Okay, so itu saja untuk malam ni. Selamat berehat. Kita jumpa semula petang esok. Okay, bye-bye. Thank you cikgu, good night. Thanks cikgu. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.